Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung lagi dengan hormon tumbuhan. Okey, apa maksud hormon tumbuhan? Hormon adalah apa tu hormon? Hormon adalah bahan kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan lah. Macam awak tahu, hormon dalam manusia pun sebenarnya adalah bahan kimia juga kan. Samalah juga hormon dalam tumbuhan ni adalah bahan kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk mempengaruhi pertumbuhan dia dan perkembangan tumbuhan itulah. Okey, so ada lebih kurang terdapat 5 jenis hormon dalam tumbuhan, iaitu hormon auksin, hormon gibberellin, hormon sitokinin, dan juga yang ni tiga ni dia merangsang pertumbuhan lah. Manakala dua hormon ni pula etilina dan juga asid absisik ni dia merencak pertumbuhan lah. Okey, kesan auksin terhadap gerak balas tumbuhan. So, kita sentuh dulu auksin lah. So, kita fokus kepada auksin sebenarnya. Okey, kita tengok kesan dia. Macam mana kesan auksin ni kepada gerak balas tumbuhan lah. So, ni adalah koleoptil jagung. Koleoptil jagung, pucuk jagung. Kan, anak pokok jagung. So, koleoptil tu apa? Koleoptil ni adalah, apa maksud koleoptil? Koleoptil tu adalah ni, dia adalah satu ni yang melindungi anak pucuk ni. Ni dia macam cover satu lapisan yang melindungi anak pucuk jagung ni lah. So kita panggil dia sebagai koleoptil lah. Okay. So tengok efek auksin ni kepada gerak balas pertumbuhan. Yang pertama, untuk kes yang pertama, rawatan yang diberikan. Okay, sekejap. Sebelum tu, rawatan ni telah eksperimen ni menunjukkan kesan auksin ke atas gerak balas koleoptil jagung setelah diberi beberapa jenis rawatan lah. Dan eksperimen ni dilakukan dalam keadaan gelap, dan juga pemerhatian dilakukan selepas sekurang-kurangnya 3 jam eksperimen dijalankan lah. Okey, so rawatan yang pertama adalah hujung koleoptil tidak dipotong. Maksudnya hujung pucuk tidak dipotong lah, tidak dipotong. So, pemerhatian dia, apa yang berlaku, koleoptil tumbuh tegak ke atas. Okey, bila hujung koleoptil ni tidak dipotong, pokok ni tumbuh ke atas. So, penerangan dia adalah bahan kimia auksin ni dihasilkan di ujung pucuk. Maksudnya, auksin ni dihasilkan di ujung pucuk ni, di hujung pucuk tumbuhan sebenarnya. Okey. Rawatan yang kedua, eksperimen yang kedua yang dijalankan adalah hujung koleoptil dipotong. Okey, bila hujung koleoptil dipotong, yang ni yang tak dipotong kan, yang ni dipotong. Koleoptil tidak tumbuh. Maksudnya dia berhenti bertumbuh, dia tidak tumbuh. Okey, penerangannya maksudnya auksin tidak dihasilkan dan tiada pertumbuhan. Maksudnya auksin tak dihasilkan lah. Jadi membuktikan bahawa hak pertama ni betul. Auksin dihasilkan di hujung pucuk kan. Okey. Okey, eksperimen yang ketiga yang dijalankan adalah hujung koleoptil diletak semula. Okey, lepas dipotong, diletak balik. Okey, apa pula pemerhatian dia? Pemerhatian dia, koleoptil tumbuh tegak ke atas. Maksudnya bila diletak balik, yang telah dipotong dia diletak balik, menyebabkan tumbuhan tu tegak ke atas, tumbuh tegak ke atas. So ini membuktikan bahawa maksudnya daripada pemerhatian ni, kesimpulan yang boleh dibuat adalah auksin meresap ke bawah dan merangsang pemanjangan sel. Maksudnya daripada hujung koleoptil yang dipotong ni, dia meresap ke bawah dan dia merangsang pemanjangan sel lah. Okay, eksperimen yang keempat yang dijalankan adalah hujung koleoptil dipotong dan diletakkan blok agar. Okey, dia potong hujung koleoptil dan diletakkan blok agar di tengah-tengah, diletak balik hujung koleoptil tu. Faham kan? Dia potong hujung koleoptil, lepas tu dia letak blok agar, kemudian dia letak balik hujung koleoptil di atas agar tu lah. So, pemerhatian yang dapat diperhatikan adalah koleoptil tumbuh ke atas. Maksudnya tumbuh seperti normal. Ini menunjukkan bahawa auksin boleh meresap ke dalam blok agar. Okey, eksperimen yang keempat yang dijalankan adalah hujung koleoptil dipotong dan diletakkan mika. Macam awak tahu mika ni dia adalah pepejal kan? Dia pepejal. So, bila dia potong je koleoptil ni, lepas tu dia letak mika, lepas tu dia letak balik koleoptil di atas mika tu lah. So, pemerhatian yang diperhatikan adalah
Coleoptile tidak tumbuh lah. Maksudnya tumbuhan ni tidak tumbuh tegak ke atas. Jadi ni membuktikan bahawa mica menghalang peresapan auksin. Tidak seperti blok agar kan. Blok agar tidak menghalang lah. Maksudnya tidak menghalang peresapan auksin. Tapi mica dia menghalang peresapan auksin. Okey, jadi kesimpulan daripada eksperimen di atas adalah yang pertama, auksin dihasilkan dalam meristem apex, iaitu hujung pucuk, dan hujung akar dalam zon pembahagian sel. Okey, kesimpulan yang kedua adalah auksin ni dia menjauhi cahaya. Dia biasanya dia menjauhi cahaya, dia sukakan tempat yang gelap kan sebab dia pemalu. Okey, yang ketiga, dalam hujung pucuk, kepekatan auksin yang tinggi merangsang pemanjangan sel dalam zon pemanjangan. Okey, maksudnya dia merangsang pemanjangan sel dalam zon pemanjangan lah. Kan dia dihasilkan di zon pembahagian sel tapi dia merangsang pemanjangan sel di zon pemanjangan. Okey, kesimpulan yang ketiga adalah dalam hujung akar, kepekatan auksin yang tinggi merencakkan pemanjangan sel dalam zon pemanjangan. Okey, kalau dalam hujung pucuk, kepekatan auksin yang tinggi dia rangsang pemanjangan sel. Tapi balik kan, kalau dalam hujung akar pula, ada kepekatan auksin yang tinggi, dia akan merencakkan pemanjangan sel tersebut. Okey, so auksin boleh meresap. Kesimpulan yang seterusnya adalah auksin boleh meresap melalui medium cecair tapi tidak melalui logam kan. Pepejal. Okey, kita tengok kesan auksin terhadap pucuk lah. Sebenarnya macam mana auksin ni memberi kesan kepada pucuk kan. Okay, so pada hujung pucuk tumbuhan ada 3 zon lah sebenarnya. Yang pertama adalah zon pembahagian, yang kedua adalah zon pemanjangan sel dan yang ketiga adalah zon pembezaan sel. Okey, auksin ni dia dihasilkan di hujung coleoptile lah ataupun di meristem apex iaitu di zon pembahagian sel kan. Okey, so auksin dihasilkan di zon pembahagian sel sebenarnya. Sebab tu bila awak dalam eksperimen sebelum ni awak tengok tadi, bila dia potong hujung coleoptile tu, pemanjangan coleoptile tidak berlaku lah, pertumbuhan coleoptile tidak berlaku sebab auksin tu dihasilkan di sini. Bila awak potong sini, jadi auksin tidak dihasilkan lah kan. Okey. So di zon yang kedua pula adalah zon pemanjangan sel. Okay, zon pertama adalah zon pemanjangan sel. Zon kedua adalah zon pemanjangan sel. Okay, so di zon pemanjangan sel, apa yang berlaku sebenarnya? Auksin dia meresap ke bawah ke dalam zon pemanjangan sel. Daripada zon pembahagian ni, awak nampak gambar ni kan? Dihasilkan di zon pembahagian. Dia meresap ke zon pemanjangan sel kan? Ada anak panah, nampak anak panah ni dia meresap ke zon pemanjangan sel. Jadinya auksin merangsang pemanjangan sel dan bila dia meresap ke dalam zon pemanjangan sel, auksin inilah sebenarnya yang merangsang pemanjangan sel di zon pemanjangan sel. Okey, taburan auksin yang sekata menyebabkan sel memanjang pada kadar yang sama. Maksudnya, bila auksin tu taburannya sekata je di seluruh zon pemanjangan sel ni, maksudnya menyebabkan menyebabkan sel memanjang pada kadar yang samalah. Okey, jadinya kesannya adalah gerak balas coleoptile tumbuh tegak ke atas kan. Okey, so ni kalau pokok tu menerima cahaya pada kadar yang sama kan. Tapi kalau dia menerima cahaya pada kadar yang berbeza, dia akan menyebabkan taburan auksin tu berbeza. Jadi tu yang menyebabkan pokok tu bengkok kan. Yang ni adalah kes bila pokok menerima cahaya pada kadar yang sama. Okey, kita tengok pula peranan auksin dalam tindak balas geotropisma tumbuhan. Okey, so untuk buat eksperimen ni, biji benih jagung ni mestilah diletakkan secara memufuk lah. Okey, so tengok gambar ni kan, ni biji benih jagung. So ni adalah pucuk, ni adalah akar. Okey, so pengumpulan auksin berlaku pada bahagian bawah akar dan juga pada bahagian atas pucuk. Nampak ni? Pengumpulan auksin ni dia berlaku pada bahagian bawah akar dan juga pada bahagian bawah pucuk lah, dua-dua kan, bahagian bawah akar dan juga bahagian bawah pucuk. Okey, pengumpulan auksin ni dia berlaku pada bahagian bawah akar dan juga pada bahagian bawah pucuk lah sebenarnya. Okey, so kepekatan auksin yang tinggi pada pucuk. Okey, tengok ni. Okey, maksudnya apabila kepekatan auksin yang tinggi pada pucuk, dia akan merangsang kepada
tumbuhan pucuk lah. Maksudnya bila kepekatan oksi tinggi pada pucuk, dia akan menyebabkan pucuk tu bertumbuh dengan lebih cepat. Tapi dan menyebabkan pucuk ni menunjukkan geotropisma negatif lah, maksudnya sebab dia akan tumbuh ke atas. Betul tak? Okey. Okey, kepekatan oksi yang tinggi pada akar pula akan merencatkan pertumbuhan, tapi apabila kepekatan oksi tinggi pada akar, dia tak sama oksi ni bila dia berada pada pucuk dan akar. Pada pucuk, kepekatan dia yang tinggi akan menggalakkan pertumbuhan pucuk. Tapi bila pada akar, kepekatan oksi yang tinggi akan merencatkan pertumbuhan akar lah. Jadi akar menunjukkan geotropisma positif. Apa yang ada kat sini dia? Awak tengok balik gambar ni. Okay, so oksi ni dia berkumpul pada bahagian bawah pucuk, ni bawah pucuk, dan juga pada bahagian bawah akar. Okey. Kita tengok pucuk dulu. Okey, pada bahagian bawah pucuk, sebab apa dia nusuk bawah pucuk? Sebab bawah ni kurang cahaya. Pada bahagian atas ada cahaya. So, auksin dia suka pada tempat yang gelap. Dia berkumpul pada tempat yang gelap lah. Jadi, bila dia berkumpul pada bahagian bawah, dia akan menyebabkan pemanjangan sel pada bahagian bawah ni lebih cepat berbanding dengan pemanjangan sel pada bahagian atas pucuk ni, bahagian atas. Jadinya, so apa yang berlaku, bayangkan dia, ni panjang lebih cepat bawah ni. Jadinya pucuk ni akan membengkok tumbuh ke atas, kan? Okey, manakala di bahagian akar pula, auksin berkumpul di bahagian bawah juga akar, kan? Tapi di sel akar, auksin ni dia merencak pertumbuhan sel di akar. Jadinya bahagian sini akan terencak pertumbuhannya. Bahagian sini akan maksudnya yang sini akan lebih cepat pertumbuhan dia. Jadi menyebabkan akar bengkok ke bawah. So menyebabkan akar geotropisma positif, manakala pucuk pula dia akan membengkok ke atas, dia menunjukkan geotropisma negatif. Okay, kita tengok pula peranan auksin dalam dalam fototropisma. Okay. Okey, ni bagi 3 situasi yang berbeza. Okey, yang pertama adalah apabila pucuk ni menerima cahaya yang sekata dari semua arah. Maksudnya awak letak pokok tu dekat tengah-tengah panas, yang mana dia tidak terlindung oleh sebarang cahaya dia tidak terlindung dari sebarang arah lah. Maksudnya semua keamatan cahayanya sama. So, bila keamatan cahayanya sama, taburan auksin ni juga akan sekata lah sebenarnya. Dia akan sekata. So, cahaya sekata dari semua arah, pucuk tumbuh tegak ke atas. Bila cahaya sekata dari semua arah, jadi taburan auksin akan sekata pada semua arah dan menyebabkan pucuk tumbuh tegak ke atas. Okey. Ni situasi yang kedua, yang mana pada bahagian pucuk, pengumpulan auksin di bahagian yang teduh merangsang pertumbuhan. Okey, awak tengok sini, ni adalah cahaya tidak sekata. Yang mana sini teduh, sini ada cahaya matahari, ni ada cahaya tidak sekata, kan? Sebelah sini ada cahaya, sebelah sini teduh. Jadi apa yang berlaku, auksin akan berkumpul pada bahagian yang teduh ni lah. Jadinya dia akan menyebabkan merangsang pertumbuhan, dia akan merangsang pertumbuhan sel di bahagian teduh ni lebih cepat berbanding dengan bahagian yang cerah ni, menyebabkan pokok ni bengkok ke arah cahaya. So, ini menunjukkan fototropisma positif lah. Okey, situasi yang ketiga, pengumpulan auksin pada bahagian akar yang teduh. Okey, sama juga, dia bahagian akar ataupun di bahagian pucuk, dia suka berkumpul di bahagian yang teduh. Ingat, auksin ni dia pemalu, kan? Dia suka berkumpul di bahagian yang teduh. Okey, so jadinya yang teduh merencak pertumbuhan, tapi berbeza dengan pucuk. Kalau pucuk, pengumpulan auksin dia akan merangsang pertumbuhan sel di pucuk, tapi pengumpulan auksin di akar akan merencak pertumbuhan sel akar tu. So jadinya bahagian akar yang teduh merencak pertumbuhan dia, dan itu akar tumbuh menjauhi cahaya. Jadinya bahagian sini, bahagian yang cerah ni akan tumbuh lebih cepat berbanding bahagian yang teduh, menyebabkan akar tumbuh menjauhi cahaya lah. Sini cahaya, kan? Menunjukkan, ini akan menunjukkan fototropisma negatif. Okey, so kita tengok pula pada penggunaan hormon dalam pertanian. Okey, kita fokuskan pada auksin sebenarnya, walaupun ada banyak lagi hormon lain, hormon tumbuhan yang lain. Okey, so yang pertama adalah pembentukan buah tanpa persenyawaan. Okey. Maksudnya buah tanpa persenyawaan. Faham, kan? Tidak berlaku persenyawaan. Tidak berlaku persenyawaan lah
pada benih tumbuh, pada biji benih tumbuhan, tidak berlaku persenyawaan. Okey, so auxin ni macam mana buah ni dapat dibentuk tanpa persenyawaan adalah auxin ni dia sembuh pada stigma dan awari bunga. Maksudnya dia ambil bunga je. Jadi bunga tu dia sembuhkan dengan auxin pada stigma dan juga awari bunga, menyebabkan awari ni berkembang tanpa proses persenyawaan lah. Proses ini kita panggil sebagai proses partenokarpis, dan buah ni akan menghasilkan buah tanpa biji benih lah, sebab dia tak akan ada biji benih. Okey, yang kedua adalah pertumbuhan akar adventitious. So yang ni adalah untuk menggalakkan pertumbuhan akar pada keratan batang. Maksudnya dia sembuh pada keratan batang tu, menyebabkan mempercepatkan pertumbuhan akar lah pada keratan batang tu. Okey, yang ketiga adalah pembentukan tumbuhan yang rendah dan rimbun. Pembentukan tumbuhan yang rendah dan rimbun. Okey, so pemotongan hujung pucuk untuk mengurangkan aras auxin menyebabkan tunas sisi tumbuh ke sisi dan pokok menjadi rimbun. Yang ni maksudnya kalau awak nak pokok tu dia tumbuh rimbun, awak tak nak dia tinggi ke atas, awak potong hujung pucuk tu. Menyebabkan bila awak potong hujung pucuk tu, aras auxin ni dia akan menyebabkan kurangnya auxin, aras auxin, sebab macam awak tahu tadi, auxin ni dihasilkan di hujung pucuk kan, di hujung coleoptile. So bila awak potong dia akan menyebabkan aras penghasilan auxin tu berkurang dan menyebabkan tunas sisi tumbuh ke sisi, bukan ke atas, dan pokoknya akan menjadi rimbun lah. Okey, dan yang ketiga adalah sebagai racun rumpai. Sebenarnya auxin ni juga dia boleh digunakan sebagai racun rumpai. Okey, dia kepekatan yang terlalu tinggi, dia boleh membunuh tumbuhan rumpai lah sebenarnya. Okey, dan yang kelima adalah pertumbuhan tumbuhan, untuk menggalakkan pertumbuhan tumbuhan. Okey, dia merangsang pemanjangan sel dan mempercepatkan pertumbuhan tanaman. Maksudnya kalau kata awak nak memendekkan tempoh penanaman, awak nak percepatkan tumbuhan tu tumbuh, so bolehlah maksudnya auxin ni di-apply pada tumbuhan tersebut dan menyebabkan pertumbuhan pokok tu menjadi lebih cepat. Okey, ada satu lagi sebenarnya hormon yang ni adalah ethylena. Selain daripada auxin ni, ethylena. So ethylena ni juga digunakan juga dalam pertanian untuk apa? Untuk merangsang pemasakan buah dengan cepatlah. Ethylena ni dalam bentuk gas, dia akan sembuhkan gas ethylena ni kepada tumbuhan, kepada buah dalam satu bekas yang tertutup. So menyebabkan buah tu menjadi lebih cepat masak lah. Okey, sampai situ saja dulu. So kita dah habis bab 3, nanti kita akan sambung ke bab 4. Okey.